Pengenalan. Sejak kebelakangan ini, isu-isu pencemaran air semakin berleluasa dan menjadi masalah yang serius di Malaysia maupun di luar negara. Isu pencemaran air ini juga menghasilkan kesan buruk kepada kelestarian sumber air. Bukan hanya itu sahaja, tumbuh-tumbuhan dan organisma hidup, kesihatan penduduk-penduduk dan ekonomi juga turut terkesan dengan pencemaran air ini. Jumlah sedia ada air turut berbeza dengan ketara disebabkan kos perubatan air yang tercemar sangat tinggi dan terdapat kes-kes di mana air yang tercemar tidak mudah untuk dirawat. Akan tetapi, sejumlah sumber air yang terdapat di lembangan tidak menjaminkan bekalan yang mencukupi untuk semua pengguna kerana pencemaran sungai. Pertambahan aktiviti penduduk dan kehidupan bandar disebabkan oleh pembangunan di daerah kawasan. Masalah pencemaran air ini semakin meningkat, semakin berbahaya dengan laporan menunjukkan tren menurun dari tahun ke tahun. Walau bagaimanapun, pencemaran air ini bukanlah masalah alam sekitar yang baru sahaja wujud baru-baru ini. Kerana ia adalah sinonim kepada urbanisasi dan modernisasi. Sumber air tawar Malaysia menyumbang kira 97% daripada jumlah bekalan air. Malaysia dikurniakan jumlah air yang banyak dan juga sumber air yang banyak. Dengan pemendakan purata kira-kira 3,000 mm dianggarkan 566 bilion meter padu air. Objektif kajian yang pertama adalah untuk mengkaji punca-punca pencemaran air di Malaysia seperti pembuangan sisa toksik dan sampah-sampah ke dalam saluran air. Seterusnya adalah untuk menganalisis kesan-kesan pencemaran air di Malaysia di mana akibat-akibat perbuatan yang kurang bertanggungjawab oleh rakyat akan dibincangkan. Selain itu, mengkaji kesan-kesan pencemaran air terhadap negara bangsa yang berpotensi menggugat nasionalisme dan patriotisme merupakan salah satu objektif kami. Kaedah kajian dan sumber. Penyelidikan adalah satu proses yang sistematik melibatkan proses kaedah penyelidikan, mengumpul data dan melaporkan maklumat. Penyelidikan tersebut dilakukan bagi mengumpulkan data daripada pelbagai sumber seperti individu, kumpulan dan sumber-sumber maklumat yang lain. Penyelidikan dapat dikategorikan kepada dua, iaitu penyelidikan kualitatif dan kuantitatif. Penyelidikan kualitatif adalah kajian yang melibatkan proses pemerhatian dan tidak memerlukan bilangan responden yang banyak. Namun, maklumat yang diperoleh haruslah berkualiti dan mengikut isu yang dikaji. Penyelidikan kuantitatif pula merupakan kajian yang menggunakan statistik bilangan responden yang banyak. Data-data yang diperoleh melalui penyelidikan kuantitatif perlu diukur bagi membuktikan kebolehpercayaan dan dapat digunakan bagi membuat penyelidikan terhadap kajian yang dijalankan. Kajian dapat dijalankan berdasarkan bahan yang telah diperoleh daripada sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber atau data asli yang telah dikumpul oleh penyelidik. Sumber ini dapat diperoleh dengan melakukan kajian lapangan seperti soal selidik, pemerhatian dan temu bual. Sumber sekunder pula merupakan data yang telah sedia ada atau yang telah dikumpul oleh pengkaji lain bagi tujuan penyelidikan. Data tersebut perlulah sesuai dengan kajian yang dilakukan bagi menjawab persoalan kajian dan sebagai bukti kepada kajian yang telah dilakukan. Data sekunder boleh didapati daripada dokumen awam seperti arkib, dokumen pentadbiran, lapor formal, majalah, surat khabar, buku harian dan jurnal peribadi. Kajian ini hanya berdasarkan maklumat daripada sumber sekunder seperti akhbar, tesis, laporan, jurnal, kamus dan internet. Sumber ini memberi informasi dan telah dianalisis atau ditafsirkan dalam berbagai cara. Malah, sumber ini juga sering menganalisis informasi yang telah dikumpulkan daripada pelbagai sumber primer. Punca-punca pencemaran air di Malaysia. Menurut anggaran bebas, punca pencemaran air di Malaysia pada tahun 2019, 1% terdiri daripada pasar basah diikuti 2% dari industri pembuatan dan 29% dari loji kumbahan. Selebihnya, industri berasas pertanian dan ternakan kinzih masing-masing meliputi 34%. Untuk pasar basah, pengendalian dan pengutipan sisa pepejal hasil daripada penyembelihan ayam, itik, ikan serta pembersihan lantai atau gerai akan menimbulkan masalah pencemaran air. Selain itu, tumpahan sisa daripada tong sampah selain sikap peniaga yang sering membuang air basuhan terus ke dalam longkang dalam jumlah yang banyak juga menyumbang kepada pencemaran air di Malaysia. Bagi industri pembuatan pula,
Kebanyakan kilang membuang sisa cecair dan pepejal ke dalam sungai yang mengakibatkan sungai itu tercemar. Cecair yang disalurkan itu pula tidak dirawat dan mengandungi bahan toksik yang mencemarkan air sungai tersebut. Untuk loji kumbahan, terdapat sesetengah loji rawatan kumbahan yang tidak dapat merawat keseluruhan air yang perlu dirawat disebabkan oleh kapasitinya yang terhad. Selain itu, loji rawatan kumbahan yang tidak diselenggara dengan sempurna disebabkan oleh kosnya yang tinggi juga menyumbang kepada punca pencemaran air di Malaysia. Bagi industri berasas pertanian, penerokan tanah untuk pertanian menyebabkan berlakunya hakisan tanah sehingga air sungai menjadi cetek dan keruh. Penggunaan baja dan racun serangga untuk pembesaran tanaman mengandungi bahan yang dapat mencemarkan air. Untuk ternakan kinzir, ada sesetengah penternak yang ingin menjimatkan kos penternakan mereka sehingga tidak mempunyai sistem kumbahan najis yang teratur. Najis ternakan mengandungi pelbagai bakteria, virus dan parasit seperti E. coli yang akan mencemarkan kualiti air. Seterusnya adalah kesan-kesan pencemaran air di Malaysia terutamanya terhadap negara bangsa. Kita boleh lihat dari dua segi iaitu ekonomi dan politiknya. Yang pertama adalah dari segi ekonomi. Apabila pencemaran air berlaku, kualiti air bawah tanah terjejas lalu menyebabkan sebahagian tanah beracun dan sukar untuk aktiviti pertanian. Hasil-hasil tanaman pasti akan menurun dan ekonomi negara kita yang amat bergantung kepada sektor pertanian ini akan menjadi tidak stabil. Pendapatan dan kualiti hidup rakyat semakin rendah dan merosot. Memang tidak dapat dinafikan bahawa kebanggaan sebagai rakyat akan secara tidak langsung menurun dan seterusnya menjejaskan pembentukan negara bangsa yang memerlukan semangat patriotik rakyat yang kukuh ini. Seterusnya, kesan kedua adalah dari segi sistem politik. Juga memang tidak boleh dinafikan bahawa sesuatu negara bangsa pasti terdiri daripada kesediaan rakyat kepada negara dan pemimpin sekalian. Pencemaran air bukan sahaja menjejaskan kehidupan masyarakat, malah juga telah menunjukkan kelemahan atau kegagalan kerajaan melaksanakan kawalan yang tegas ini. Oleh itu, ketidakpuasan hati rakyat dibangkitkan. Sebagai contoh, pencemaran air di Selangor menyebabkan gangguan bekalan air bersih berlaku. Menurut berita harian, gangguan bekalan air itu memburukkan lagi keadaan sekarang. Lebih-lebih lagi keadaan rakyat sedang berdepan dengan ancaman jangkitan COVID-19 ini yang menular dengan cepat kini. Antara prosedur operasi standard SOP semasa penularan wabak ini ialah kita perlu menjaga kebersihan diri dengan kerap mencuci tangan. Tetapi bagaimana seseorang hendak melakukannya tanpa air? Keadaan ini amat menghilangkan keyakinan rakyat terhadap kerajaan, apatah lagi pembentukan bangsa dengan asas keperluan hidup yang tidak mampu memenuhi ini. Malaysia sememangnya sebuah negara yang maju dan sentiasa berkembang pesat. Namun, masyarakat Malaysia haruslah peka dengan isu pencemaran air yang sedang berlaku. Isu pencemaran alam ini bukan sahaja menjadi tanggungjawab kerajaan, malah setiap individu bertanggungjawab memainkan peranan dalam mengelakkan isu ini terus bertambah. Kesan-kesan buruk akan berlaku kepada masyarakat dan juga negara sekiranya tiada sebarang tindakan diambil untuk mencegah masalah ini. Terdapat beberapa langkah untuk mengatasi isu pencemaran air yang boleh dilaksanakan. Untuk mengelakkan masalah pencemaran air terus berlaku, masyarakat perlulah menyertai aktiviti-aktiviti pembersihan alam sekitar bersama-sama. Aktiviti-aktiviti pembersihan alam sekitar tersebut dapat dilakukan dengan kerjasama yang diberikan oleh masyarakat untuk membersihkan sampah dan kelada di kawasan sungai dan juga pantai. Masyarakat dapat menjayakan usaha ini dengan melaksanakan aktiviti pembersihan ini secara berkelompok. Secara tidak langsung, aktiviti ini dapat mengubah perilaku yang kurang menyokong upaya tersebut. Melalui cara ini, masalah pencemaran air bukan sahaja dapat dikurangkan,
Malah cara ini juga dapat memupuk kesedaran kepada orang lain akan kepentingan menjaga alam sekitar di setiap kawasan kerana kebersihan alam sekitar adalah tanggungjawab semua orang.